menarik petang ini. Dr. Mahathir dedah punca Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menjadi Perdana Menteri pada PRU 14. Bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia bertanding dalam PRK Kemaman. Azizi nafi terima habuan RM6 juta untuk sokong Datuk Seri Anwar. Syahidan tegur Syed Saddiq tidak seharusnya letak jawatan Presiden. Ustaz Azhar Idrus didakwa tidak dibenarkan berkuliah di Pulau Pinang. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani. Bersama saya Amira Akila dalam Netstab News edisi petang Isnin 13 November 2023. Sebelum itu, jangan lupa untuk subscribe YouTube Netstab TV dan follow Facebook Netstab Malaysia. Berita sepenuhnya. Bekas Perdana Menteri Malaysia Tun Dr. Mahathir Mohamad mendedahkan alasan mengapa Datuk Seri Anwar Ibrahim tidak menjadi Perdana Menteri selepas kemenangan Pakatan Harapan dalam pilihan raya umum ke-14. Dr. Mahathir yang diangkat sebagai Perdana Menteri ke-7 setelah menumbangkan Barisan Nasional pada 2018 mengatakan bahawa beliau sebenarnya berjanji untuk memberi laluan kepada Datuk Seri Anwar. Menurut Dr. Mahathir, janji tersebut terbatal disebabkan oleh langkah syaratan pada Februari 2020 yang menjatuhkan kerajaan PH dan Bersatu meninggalkan gabungan tersebut bersama 11 ahli Parlimen PKR. Kehilangan majoriti menyebabkan beliau tidak dapat menunaikan janjinya untuk melepaskan jawatan Perdana Menteri kepada Datuk Seri Anwar. Dr. Mahathir menyatakan bahawa ketika itu PH sudah hilang kedudukan dan jika beliau melepaskan jawatan kepada Datuk Seri Anwar, parti tersebut masih tidak akan mampu mempertahankan kuasa. Pada masa yang sama, beliau mendapati bahawa PH akan kalah kerana kerjasama antara Datuk Seri Muhammad Azmin Ali dan Bersatu yang akan menjatuhkan PH. Akhirnya pada Februari 2020, Dr. Mahathir meletakkan jawatan sebagai Perdana Menteri dan Bersatu meninggalkan PH. Selepas usaha beliau untuk membentuk kerajaan perpaduan ditolak, Tan Sri Muhyiddin Yassin, Presiden Bersatu membentuk Kerajaan Perikatan Nasional dengan sokongan majoriti Dewan Rakyat. Barisan Nasional mengumumkan bekas Panglima Angkatan Tentera Malaysia Jeneral Tan Sri Raja Muhammad Afandi Raja Muhammad Noor akan menjadi calon BN dalam pilihan raya kecil Parlimen Kemaman pada 2 Disember ini. Keputusan tersebut diumumkan oleh pengerusi BN Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi yang juga merupakan Presiden UMNO dalam Majlis Pengumuman Calon BN bagi PRK Parlimen Kemaman di Menara Dato' On. Ahmad Zahid menyatakan bahawa keputusan tersebut telah dipersetujui oleh pimpinan Dewan Tertinggi BN dan pemimpin akar umbi BN di Parlimen Kemaman. Menjelaskan keputusan untuk mencalonkan tokoh luar daripada kepimpinan UMNO, Ahmad Zahid mengatakan bahawa meskipun BN tidak mencapai jumlah undi yang mencukupi pada pilihan raya umum ke-15, namun mereka yakin bahawa kerusi Kemaman bukanlah kubu kuat PAS tetapi UMNO. Beliau menambahkan, Raja Afandi yang dibesarkan di Kemaman adalah pilihan yang sesuai untuk mewakili rakyat Kemaman di Dewan Rakyat. Ahmad Zahid juga yakin pengundi Kemaman akan memberikan sokongan kepada Raja Afandi meskipun kajian penerimaan belum dibuat. Beliau mengatakan bahawa calon tersebut dibesarkan di Kemaman dan mempunyai keluarga di Kemaman, lantas ianya menjadi satu kelebihan. Selain itu, Zahid mengumumkan bahawa gerak kerja kempen BN bagi PRK Kemaman akan melibatkan jentera dari parti kerajaan perpaduan yang lain namun tidak berkongsi strategi secara terperinci dengan media. Ahmad Zahid menyatakan bahawa BN penuh yakin dan percaya bahawa bantuan media akan menambah keyakinan mereka dalam kempen kali ini. Ahli Parlimen Gua Musang dari Parti Pribumi Bersatu Malaysia, Muhammad Azizi Abu Naim, menolak dakwaan bahawa beliau menerima sogokan berjumlah kira-kira RM6 juta untuk menyokong Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim dan Kerajaan Perpaduan. Muhammad Azizi yang juga Ketua Bersatu bahagian Gua Musang menyatakan bahawa dakwaan tersebut adalah fitnah yang tidak berasas dan berhasrat merosakkan imejnya. Beliau akan berbincang dengan peguam dalam masa terdekat dan mungkin akan memfailkan saman terhadap pihak yang menyebarkan fitnah tersebut pada minggu depan.
Pernyataan Muhammad Azizi sebagai respon terhadap dakwaan Ketua Penerangan Bersatu dan Exco Kerajaan Negeri Terengganu, Datuk Razali Idris. Razali dalam satu klip video yang tersebar di media sosial mendakwa Muhammad Azizi menerima habuan 6 juta ringgit sebagai ganjaran atas sokongan beliau kepada Perdana Menteri. Razali juga mengkritik Muhammad Azizi sebagai individu yang tidak mengenang jasa, tidak menghormati pemimpin bersatu dan PAS yang telah banyak membantunya sebelum dan selepas pilihan raya umum ke-15. Muhammad Azizi menegaskan bahawa dakwaan tersebut tidak berasas dan datang dari pemimpin yang tidak menjaga imej parti. Beliau berhasrat untuk mengambil tindakan undang-undang bagi melindungi namanya dan menegaskan kesetiaannya terhadap Bersatu dan Datuk Seri Anwar Ibrahim. Ahli Parlimen MUA dan bekas Presiden Ikatan Demokratik Malaysia, Syed Saddiq Syed Abdul Rahman, ditegur oleh Ahli Parlimen Arau, Datuk Seri Syahidan Kasim yang berpendapat bahawa beliau seharusnya tidak melepaskan jawatannya sebagai Presiden kerana parti masih memerlukan kepimpinannya. Syahidan menyatakan persetujuannya terhadap keputusan Syed Saddiq untuk memberi perhatian kepada kes hukumannya, namun menganggap tindakan meletakkan jawatan sebagai tidak perlu. Memandangkan kepimpinan beliau masih diperlukan dalam membawa idealisme orang muda dalam arena politik Malaysia. Syahidan melihat Syed Saddiq sebagai wakil rakyat yang memperjuangkan peruntukan sama rata kepada semua ahli parlimen termasuk pembangkang. Syahidan yakin bahawa Syed Saddiq akan kembali aktif dalam arena politik memandangkan usianya yang masih muda dan keyakinan bahawa beliau tidak akan menghadapi masalah untuk terus berkhidmat. Pada Khamis lalu, Syed Saddiq dijatuhi hukuman penjara 7 tahun, 2 kali sebatan dan denda 10 juta ringgit selepas didapati bersalah atas tuduhan pecah amanah, salah guna wang dan pengubahan wang haram dalam dana Angkatan Bersatu Anak Muda Parti Pribumi Bersatu Malaysia. Pendakwah terkenal Ustaz Azhar Idrus didakwa tidak dibenarkan menyampaikan kuliah agama di Pulau Pinang selepas perkara sama berlaku kepada Ustaz Kazim Ilyas. Menurut Ketua Penerangan PAS Pulau Pinang, Muhammad Fawaz Muhammad Jan, pihaknya mendesak Kerajaan Negeri Pulau Pinang mengkaji semula keputusan menyekat pendakwah itu supaya keharmonian rakyat terpelihara. Katanya PAS Pulau Pinang mengambil berat isu sekatan terhadap pendakwah untuk menyampaikan kuliah di negeri itu dengan menggunakan alasan tauliah. Jelasnya selama ini masjid dan surau hidup dengan pengimarahan aktiviti seperti itu sambil dipantau oleh pihak Jabatan Agama Islam Pulau Pinang. Muhammad Fawaz berkata, sekatan itu dilihat berunsurkan politik apabila pendakwah yang dikatakan cenderung kepada parti politik pembangkang menggambarkan sesuatu yang membangkitkan kemarahan rakyat negeri Pulau Pinang. Terdahulu, tular video pendakwah bebas, Ustaz Muhammad Kazim Ilyas yang mengesahkan beliau telah menerima arahan tidak dibenarkan lagi memberi kuliah di Pulau Pinang selepas 33 tahun berceramah di negeri itu. Ucapan beliau itu dipercayai dirakam selepas kuliah terakhir beliau di Masjid Al-Ittifaq Sungai Nibung, Kecil, hujung Oktober lalu. Sementara itu, Timbalan Ketua Menteri 1, Datuk Muhammad Abdul Hamid berkata pihaknya tidak pernah mengeluarkan arahan untuk menghalang individu tertentu menyampaikan kuliah di negeri berkenaan. Sekian untuk edisi petang ini. Ikuti perkembangan semasa isu-isu panas politik Malaysia setiap hari hanya di Netstep News. Jangan lupa untuk follow Facebook Netstep Malaysia dan subscribe YouTube Netstep TV. Netstep Malaysia menjangkau informasi mengorak inspirasi. Saya Amirah Aqilah. Assalamualaikum dan salam sejahtera.